Lafaz Bismillah pembuka kata bagi memulakan mauduk bicara. Salam sejahtera madah bermula pada pendengar hebat belaka. Saya Farhana, berasal dari Negeri Sembilan, Darul Khusus, berumur 17 tahun. Waktu cuti sekolah yang lalu, saya berkesempatan untuk menelusuri sebuah buku daripada PPAS Digital Library. Sebelum itu, saudara-saudari tahu tak tentang kewujudan nama ni? Kita boleh mengaksesnya di mana sahaja dan yang gempaknya, tiada bayaran yang diperlukan. Sungguh mudah, berbaloi dan menjimatkan masa, bukan? Kini tiada lagi alasan untuk kita tidak membaca. Menelaah buku tidakkan rugi, mencantikkan akhlak, menyucikan hati. Segala nasihat disimpan rapi, membentuk diri muslimah sejati. Buku yang saya baca tidak lain tidak bukan ialah karya Datuk Dr. Nur Hafizah Musa, iaitu pendakwah wanita tersohor di negara kita. Buku ini berjudul 1000 Tip Menjadi Muslimah Bahagia. Sebenarnya, sudah lama saya mencari buku ini, namun tidak berjaya menemuinya. Alhamdulillah, akhirnya kami berjodoh di PPAS Digital Library. Buku ini ialah terbitan PTS Publishing House Sendirian Berhad. Ia diterbitkan pada tahun 2021, mengandungi 573 halaman yang terisi dengan beribu ilmu. Sebelum saya kongsikan kandungan buku ini dengan lebih mendalam, lebih baik sekiranya saya menceritakan serba sedikit tentang latar belakang penulis karya hebat ini. Beliau diberi nama Ustazah Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Beliau telah mendapat ijazah sarjana muda dari Universiti Yarmouk di Jordan dalam bidang sastera bahasa Arab dan pengajian Islam. Lalu, beliau menyambung pelajarannya di Universiti Malaya. Tidak berakhir di situ. Pada tahun 2018, ketika berusia 43 tahun, beliau telah menerima penganugerahan Doktor Falsafah. Kini, beliau bertugas sebagai pensyarah, penulis buku, kolumnis majalah dan panel program dakwah televisyen. Malah, ibu kepada 7 orang anak ini turut menguruskan sebuah mahat tahfiz bersama suaminya yang tercinta. Sikap beliau yang tidak pernah jemu menuntut ilmu dan tidak pernah loket memberi ilmu membuatkan masyarakat, khususnya para wanita, kagum dan cemburu dengannya. Persoalannya, apa yang membuatkan saya begitu tertarik untuk membaca buku ini? Jawapannya ialah kandungannya. Buku ini merangkumi tip-tip yang boleh dijadikan pilihan tindakan oleh muslimah dalam kehidupan harian mereka. 1000 tip yang disediakan ialah tip praktikal yang diambil daripada 200 hadis pilihan Rasulullah SAW. Ia mewakili beberapa kategori seperti hadis berkaitan keluarga bahagia, kesihatan, keusahawanan, komunikasi, kepimpinan, hiburan dan juga ibadah solat. Kemudian, ia dipecahkan pula kepada beberapa kategori yang kecil. Di dalam setiap bab akan dimasukkan satu hadis bersama takhrijnya, diikuti penjelasan dalam pelbagai bentuk seperti fakta, kajian, kata ulama, doa dan lain-lain lagi. Kemudian, daripada hadis-hadis tersebut, dikeluarkan pula 5 tips yang praktikal dan relevan diamalkan oleh para muslimah. Ayat yang digunakan juga cukup mudah dan ringkas, sesuai buat semua lapisan umur. Seperti kita tahu, Islam mengangkat martabat wanita setinggi-tingginya. Tidak dinafikan lagi bahawa wanita mempunyai banyak peranan yang harus dikalas di bahu mereka. Dialah seorang ibu. Dia jugalah seorang isteri. Tak lupa juga tanggungjawabnya sebagai seorang anak. Ditambah pula dengan tugas mereka di tempat kerja. Andai tugas-tugas ini digalas tanpa ilmu, bimbang, kelak menganiaya diri sendiri. Walau bagaimanapun,
kaum Adam juga boleh membaca dan mendalami buku ini kerana terdapat bahagian yang tidak hanya memfokuskan kepada wanita. Saya pasti terdapat banyak kekeliruan di fikiran kita. Persoalan demi persoalan timbul di benak fikiran menagih jawapan. Contohnya, macam mana nak khusyuk ketika solat? Bagaimanakah cara berhibur yang dibenarkan dalam Islam? Bagaimana mahu menjadi ibu bapa yang terbaik? Atau adakah minyak petrol boleh digunakan untuk menggoreng telur? Saya bergurau dan macam-macam lagi persoalan. Jadi, untuk menjawab segala persoalan ini, saya sarankan anda baca buku ini. Ingat, Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajipan ke atas setiap muslim dan salah satu cara untuk menambah ilmu pengetahuan sudah tentulah membaca. Rangkumannya, mari kita perbanyakkan bacaan ilmiah agar ia boleh menjadi bekalan kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.